Senilah nak repair. Kenapa pula nak mikrofon? Hati lah. Aku dah buat dah semua. Time nak pakai je dia macam ni. Dah buat bang semua. Agaknya kita pun tak tahu masa ni lah. Ganggu lah. Satu lagi tak ada pakai. Ya, satu lagi tak ada. Dia tu kedua. Buka pun sama. Masa ni lah dia. Kita nak pakai masa ni lah dia rosak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadrati Sayyidina wa Nabiyyina wa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bang, dia punya tu kat mana bang? Dia punya bateri kat belakang. Saya tak tahu lah. Dekat belakang mimbar, belakang mimbar. Dia ada bateri bang. Dia ada bateri. Duduk kat situ lah. Tak tahu pula. Elok aja tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Ya Nabi Pengusi serta Jabat Rasul Surau Tuan-tuan Imam, Gawai Surau, Tuan-tuan Bilal, Tuan-tuan Haji, Tuan-tuan Hajar, tuan-tuan dan puan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merapatkan kesyukuran terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita berada di tempat yang mulia, dalam majlis yang mulia. Satu majlis sambutan Ma'al Hijrah. Dan Alhamdulillah memberikan kita kesempatan lagi dipanjangkan umur untuk dipertemukan pada tahun baru hijrah pada hari ini 1445 hijrah. Dan mudah-mudahan dengan kesempatan umur yang diberikan oleh Allah pada tahun ini kita gunakan sebaik mungkin untuk berhijrah ke arah yang lebih baik, terutamanya dari segi peningkatan amal ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana dalam peristiwa maka kita khawatir azab
tinggal azam sehari. Tinggal niat saja untuk berhijrah ke arah kebaikan. Kerana kita tidak sungguh-sungguh untuk menghayati yang dikatakan hijrah itu, dan juga kita tidak bersungguh-sungguh untuk benar-benar sentiasa berubah, berhijrah ke arah yang lebih baik, apatah lagi dari segi amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lantaran itu kata ulama, ramai orang yang masuk tahun baru hijrah, sambutan makan hijrah dengan berbagai keazamannya, dengan berbagai niatnya, tetapi akhirnya gagal untuk mencapai hijrah yang sebenar, gagal dalam untuk berubah ke arah kebaikan, gagal dalam untuk meningkatkan lagi ubudiyah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat penting. Kita tidak mahu yang peluang dan ruang Allah Ta'ala bagi umur kita panjang ini bukan kita hendak teruskan kerja dulu, bukan teruskan kita untuk kita kejar harta menimbun, bukan kita untuk mengabdikan diri kita kepada makhluk, ataupun kita sentiasa di tahap yang lama. Maka Allah Ta'ala bagi kita umur yang panjang sekian kali ini, tak lain dan tak bukan peluang sebenarnya, peluang dan ruang untuk benar-benar kita menggunakan umur yang masa yang diberikan oleh Allah tahun baru hijrah ini, supaya benar-benar ada peningkatan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau tidak, dia akan sama saja setiap tahun baru hijrah kita sambut, dia akan sama selalu. Pimai-pimai tentu sama saja macam itu. Itu yang kita tidak mahu. Maka sebagai hamba yang bersyukur dengan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita, kita gunakan kesempatan umur yang Allah Ta'ala bagi sekian kali ini, benar-benar kita mensyukuri nikmat dipanjangkan umur tersebut. Maka kita usaha untuk berhijrah ke arah yang lebih baik daripada tahun yang pas. Maka kalau kita lihat banyak orang yang gagal dalam nak berhijrah ke arah kebaikan, yang katanya nak supaya sembahyangnya lebih baik daripada tahun lepas, yang pada tahun ini azam supaya sembahyang fardu 5 waktu dapat berjamaah, subuh dengan berjamaah, zuhur dengan berjamaah, asar dengan berjamaah, maghrib dengan berjamaah, isyak dengan berjamaah. Kalau dapat sembahyang fardu 5 waktu itu berjamaah di surau ataupun di masjid, berazam untuk jaga sembahyang sunat rawatib, qobliyah ba'diyah, supaya jangan tinggal seperti mana tahun yang lalu. Berazam untuk dapat istiqamah melaksanakan solat sunat duha tiap-tiap hari tak tinggal. Azam supaya dapat qiyamul lail, tahajud walaupun 2 rakaat tiap-tiap malam. Itu semua keazaman kalau kita tidak benar-benar dengan kesungguhan dan kita tidak mengetahui ada halangan-halangan yang boleh menghalang, akan niat baik itu untuk hijrah ke arah kebaikan,
maka sudah pasti akan menemui kegagalan. Kuat. Halangan-halangan ini menyebabkan keazaban niat tahun baru Hijrah ini tidak berjaya. Maka kita perlu atasi halangan-halangan ini. Dan halangan ini merupakan kata Rasulullah penyakit kepada umat yang terdahulu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sayusibu ummati damul umam." Kata Sayyidina Abu Hurairah, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayusibu ummati damul umam." Umatku akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah ditimpakan kepada umat-umat yang terdahulu. Kata Rasulullah, umat aku ni, umat akhir zaman ni, umat aku, kata Rasulullah, akan ditimpakan penyakit-penyakit yang pernah ditimpakan kepada umat yang terdahulu. Umat terdahulu ada penyakit-penyakit yang berbahaya, sehingga kan mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan mereka mati kufur, sehingga kan mereka tidak mendapat rahmat dengan keberkatan dalam kehidupan yang diberikan oleh Allah, lantaran dengan penyakit-penyakit tersebut. Tapi kerisauannya Rasulullah bukan hanya penyakit tersebut ditimpakan umat yang terdahulu habis begitu saja. Rupa-rupanya kata Rasulullah, penyakit yang pernah ditimpakan kepada umat terdahulu ditimpakan juga, diberikan juga oleh Allah kepada umat aku. Nah, ini yang bahaya ni tuan-tuan. Bila kata penyakit, maka dia mendatangkan kemudaratan, berbahaya. Kerana semua orang tak mahu penyakit. Semua orang mahu sihat. Semua orang untuk kalau cuba nak atasi ataupun jauhkan daripada penyakit. Maka kalau penyakit ini ada pada kita, tuan-tuan, maka gagallah penghijrahan kita berhijrah ke arah dan gagal untuk sentiasa meningkatkan keimanan kepada Allah, apatah lagi gagal dalam nak memperbanyakkan amal saleh ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, wa mada'ul umar, wahai Rasulullah, apakah penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat terdahulu? Rasulullah, para sahabat nak tahu. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 6 penyakit yang ditimpakan kepada umat-umat terdahulu, yang kemudian yang ditimpakan kepada umat-umat aku. Ada 6 penyakit, tuan-tuan, supaya benar-benar kita hati-hati dan kita tidak terjangkit dengan penyakit ini. Maka kalau tak, sahabat
kita sambut ma'al hijrah yang dilakukan pada saat dan ketika itu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka umat terdahulu dibinasakan oleh Allah, dilaknat oleh Allah, dihina oleh Allah lantaran dalam kehidupan mereka terlalu banyak bersukaria. Bila terlalu banyak bersukaria, automatik tonton kurang ingat dia kepada Allah, kurang dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya. Dan memang pun tuan-tuan sekarang bukan lagi masa nak bersukaria. Sekarang tuan-tuan kata ulama, bukan masa lagi untuk kita santai. Untuk kita relax, tidak. Budak sekarang berkata memang tak relax. Memang tak relax tuan-tuan, bukan sekarang masa untuk relax, tidak. Sebab tu kata Rasulullah, kamu dah tengok dah, dan kamu dah berada zaman fitnah. Hari ini zaman kerosakan umat, dan kita tengok dah semua dah tuan-tuan, tanda-tanda kiamat kecil itu majoritinya 90% dah berlaku. Maka kata Rasulullah, jangan lagi bersukaria, jangan nak relax-relax. Maka kata Rasulullah, badir bin amal salih, terus fokus dalam kita buat amal salih, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tak boleh nak berhibur, tetapi bila terlalu berhibur, maka dia akan lalai, dia akan leka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya hiburan bagi orang Islam, hiburan sukaria bagi orang yang beriman adalah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kata nak bersukaria, nak tenang, nak relax, nak tenangkan hati, segabut Ustaz. Kalau tak hati tenang, kalau hati tak tenang, boleh tidur kata. Apa tu? Itu istimewanya keuntungan orang laki main atas main kelas. Hilang masalah tuan-tuan, selesai masalah. Imam satu naik khutbah baca mimbar, imam dua berarti. Imam dua naik khutbah, minggu depan tukar pula. Sakinah tu tuan-tuan. Dah, sakinah datang, tenang, okey. Kalau tidak pada mungkin boleh tidur. Saya bukan tidur Ustaz, gelap tu. Asal apa lah tu? Tidur lain Ustaz. Baik, tidur, gelap dia kata. 2 kali lipat, tuan-tuan. Nak kata tu nampak ketenangan dalam ketaatan ibadah kepada Allah. Jangan cari yang lain. Cari yang lain. Kalau kita cari yang lain, terlalu bersukaria, terlalu bersenang lenang di tuan-tuan, rupanya itu penyakit umat yang terdahulu. Dan kita tengok hari ini penyakit yang disebutkan oleh Rasulullah ini, yaitu terlalu banyak. Dan kita tengok hari ini penyakit yang disebutkan oleh Rasulullah ini, yaitu terlalu banyak bersukaria. Dan kita tengok sebenarnya telah banyak berlaku di kalangan orang Islam hari ini, tuan-tuan. Dia tak jumpa ubat macam mana nak tenangkan hati, nak hiburkan hati dalam agama Islam. Dia cari yang lain tuan-tuan, maka takkan jumpa. Tetapi bila ini berlaku, sebenarnya telah banyak berlaku di kalangan umat Islam hari ini, yang telah menular dalam masyarakat hari ini sangat dahsyat tuan-tuan. Sangat dahsyat.
ramai yang terkena penyakit yang pertama yang diberikan penyakit kepada umat terdahulu, yaitu terlalu banyak bersukaria. Bila terlalu banyak bersukaria, habislah tuan-tuan hijrah, tinggal hijrah lagi. Tak akan meningkat amal ibadah dia kepada Allah. Iman tidak akan kuat kerana banyak bersukaria. Kemudian kata Rasulullah, penyakit yang kedua yang merupakan penyakit umat terdahulu yang ditimpakan kepada umat Rasulullah pada hari ini, yaitu kata Rasulullah wal bataru. Wal bataru ni yaitu penyakit terlalu mewah. Terlalu mewah ni rupanya penyakit umat terdahulu, tuan-tuan. Umat terdahulu rupanya sangat mewah dan terlalu mewah mengikut pada zamannya dulu. Dan asbab daripada terlalu mewahnya umat yang terdahulu sehingga dia alpa kepada Allah, dia terkejar-kejarnya dunia, terkejar-kejarnya pangkat, sampaikan mereka mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya sehingga dia terlalu mewah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala binasakan dia. Tak ada kebaikan yang didapat dalam kehidupan dunia ini kerana dia telah ditimpa penyakit mewah, maka dia lupa kepada Allah, dia lupa kepada akhirat. Ini yang sangat bahaya ni, tuan-tuan. Dan penyakit umat yang terdahulu, yang terlalu mewah kehidupannya pun telah menular dan bermula dalam masyarakat kita. Dan kalau tuan-tuan tengok sebenarnya hari ini, ya mungkin kita tak rasa tuan-tuan sebab kita hidup dalam keadaan suasana kita. Tuan-tuan tengok dekat bandar-bandar besar sangat dahsyat, tuan-tuan. Sangat dahsyat dia punya kemewahannya. Bukan tak boleh mewah, tetapi kemewahan itu bila terlalu mewah, dia akan mengelabui kalbu hati kita kepada Allah. Hati kita akan terhijab. Artinya apa? Dia semua menyangka bahawa dengan kemewahan yang dia dapat, dengan harta yang terlalu banyak, terlalu mewah yang dia miliki, itu semua atas usaha dan ikhtiar dia. Dia lupa dah Allah. Dia tak ingat dah Allah yang bagi. Tak ingat dah. Dia semuanya pandang kepada usaha dia, ikhtiar dia. Dengan kerja penat lelah pagi petang siang malam lah, alhamdulillah hidupan saya mewah hari ini. Dia tak pandang lah. Yang itu kurniaan daripada Allah, pemberian daripada Allah. Ini yang sangat-sangat bahaya, tuan-tuan. Dan bukan tak boleh nak kaya, tak boleh. Cuma ramai yang terlalu mewah, ramai yang tuan-tuan melupakan ketaatan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu tuan-tuan hati-hati. Kita ni yang minta mewah, minta kaya lah, tapi memang kita suka. Tapi Allah Ta'ala tak bagi itu ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Tiap-tiap hari Ustaz saya minta kaya, minta mewah, baca doa lagi, amalan macam-macam, sembahyang sunat duha, tiap-tiap lepas sembahyang Allahumma a'inna bihalalika an haramika wa bifadlika maswat. Kaya-kaya Ustaz. Ada hikmahnya. Sebab Allah Ta'ala tahu, tuan-tuan, Allah Ta'ala create yang kita. Sebab Allah Ta'ala tahu kita keadaan macam mana. Kalau Allah Ta'ala beri kita kaya, tuan-tuan, esok turun tak suka. Mahal hijrah tahun depan tak ada lah. Semua manusia semua. Attention. Lama tak datang ni. Kawan pergi London. London lah. Hijrah. Jauh-jauh hijrah je. Makan angin juga. Apa? Lupa
tuan-tuan, lupa surah, lupa masjid, lupa majlis. Habis, orang tak tahu kita sekarang mana. Sebab tu ada hikmahnya, ada hikmah. Tapi kena ingat tuan-tuan, terlalu mewah ni merupakan penyakit umat terdahulu. Dan kalau kita tak habis kita tuan-tuan, habis tak hijrah kita. Dan tak bertambah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan penyakit terlalu mewah inilah yang sebenarnya hari ini telah menular dalam masyarakat kita hari ini. Itu yang menyebabkan tuan-tuan, sebenarnya kita ni dalam dunia Islam ni dilanda satu krisis yang disebut sebagai krisis rohani, krisis kalbu, krisis iman yang sangat-sangat dahsyat dan sangat-sangat meruncing. Berpunca tadi daripada banyaknya bersukaria dan hidup terlalu mewah. Tentang bila krisis rohani ni, hati kosong, rohani kosong, maka mereka orang akan tonton. Sebab apa? Nak mengenalkan kehendak fizikal tu. Tetapi kita biarkan makanan rohani kita kosong. Hati kosong habis tonton. Hati kosong, rohani kosong, maka dia akan masuk perkara-perkara lain. Dunia, harta, pangkat, jawatan, makhluk. Habis kan? Itu penyakit. Itu penyakit. Jadi rohani hati ini perlu diisi. Apa makanannya tuan-tuan? Amal ibadah tu makanan rohani. Majlis ilmu, majlis taklim, kita duduk ini, tuan-tuan, kita tengah disuapkan makanan rohani sekarang ni. Tengah disuapkan ni. Kalau satu hari 5 kali kita bagi makanan kepada fizikal jasmani kita, hati rohani lebih daripada 5 kali berapa? Lebih daripada 5 kali. Kalau setakat seminggu sekali duduk dalam majlis ilmu, cukup dah Ustaz. Banyak-banyak nak buat apa? Banyak-banyak nak buat apa dia kata? Ada yang best dari itu dia kata apa? Benda yang sama Ustaz. Dia tak faham tuan-tuan. Zikir itu makanan rohani, solat itu makanan rohani, puasa itu makanan rohani, selawat itu makanan rohani, sembahyang sunat rawatib, ba'da qadah makanan rohani, majlis ilmu makanan rohani. Itu perlu diisi, dibagi tuan-tuan supaya ada kekuatan. Maka jika tidak, inilah yang telah berlaku kata Rasulullah. Bila terlalu mewah, hatinya kosong, rohaninya kosong, maka dia akan mengisikan perkara-perkara yang lain, sehingga kan dilupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gagallah tuan-tuan hijrah ke arah kebaikan. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah taala. Dan yang ketiga, penyakit umat yang terdahulu ditimpakan kepada umatnya Rasulullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tanajushu fid dunya, yaitu suka mengumpulkan harta sebanyak-banyak. Ini penyakit yang ketiga tuan-tuan, rupanya penyakit umat terdahulu yang memang suka kumpul harta sebanyak-banyaknya. Dapat satu nak dua, dapat dua nak tiga, dapat tiga nak empat, dapat empat nak lima. Tak cukup tuan-tuan, tak cukup. Dan Rasulullah kata ini penyakit umat terdahulu yang suka mengumpul harta sebanyak-banyaknya, sebenarnya telah terjangkit kepada umat aku. Ada yang terkejar-kejar sehingga kan tidak puas dengan harta yang dia miliki. Kerana sebenarnya untuk dapatkan kita dan hindarkan daripada gemar dan suka mengumpul harta sebanyak-banyaknya tuan-tuan, maka tak lain dan tak bukan adalah perlu
dapatkan kecukupan. Dapatkan cukup. Cukup tu ubat kepada penyakit suka mengumpul harta sebanyak-banyak. Lepas tu tuan-tuan kalau tanya orang yang paling kaya lah sekalipun, tanya dia, cukup tak? Tak cukup. Tak cukup tuan-tuan. Sebab tu cukup itu adalah perbuatan hati. Cukup itu di dalam hati. Cukup itu perasaan, rasa di hati. Kalau kita dapat rasa cukup tuan-tuan di hati, insya-Allah apa yang ada itulah cukup, dan itulah sebenarnya orang yang kaya di sisi Allah. Orang yang kaya di sisi Allah, kata ulama, bila dia dapat rasa cukup di hati, maka dia tidak akan usaha lagi untuk kejar lagi, kumpul lagi harta sebanyak-banyak. Otomatik tuan-tuan, bila disibukkan kejarnya dunia, nak kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dia akan tinggalkan akhirat. Dia akan tinggalkan amal ibadah. Dia akan tinggalkan solat. Dia akan tinggalkan sedekah. Dia akan tinggalkan baca Quran. Mana mungkin untuk hijrah kepada kebaikan? Takkan dapat. Sebab apa? Dia akan mengumpul harta sebanyak-banyak. Maka ini penyakit umat terdahulu yang telah ditimpakan kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Sebab itu Rasulullah tu ajar kita, bila kita tengok sesuatu kemewahan yang ada pada orang, sama ada kereta dia ke, bangunan dia ke, rumah dia ke, duitnya, hartanya, tanahnya dan sebagainya, kita tengok kemewahan tuan-tuan depan mata kita, kita nampak. Maka untuk menepis ataupun menangkis supaya tak terkena penyakit, kita nak juga perkara tersebut. Sebab tuan-tuan, biasanya manusia ni bila dia tengok, paling tidak pun dalam hati, bila aku dapat kereta besar, boleh lah. Dia berangan nanti, bila aku dapat rumah macam ini, dia berangan tuan-tuan. Angan-angan ni bahaya, berangan ni. Sebab tu kata ulama, supaya menepis, menangkis perkara-perkara yang macam ni, kita tengok kemewahan orang lain sampai kita nak habis tuan-tuan. Dengan kita angan-angan, berangan, kita rebut kepada apa harta yang kita nak, kumpul sebanyak-banyaknya, sampai kita lupakan akhirat, lupakan ibadah ketaatan kepada Allah. Maka setiap kali melihat perkara-perkara yang mewah tersebut, maka bacalah Allahumma la isya illa ashul akhir. Allahumma la isya illa ashul akhir. Ya Allah, tiada kehidupan yang sebenar melainkan kehidupan akhirat nanti. Maka dapat redakan kehendak kita, nafsu kita tu dapat diredakan. Allahumma la isya, ya Allah, tiada kehidupan illa ashul akhirah, melainkan kehidupan yang sebenar adalah kehidupan akhirat. Ini hak Rasulullah ajar tuan-tuan, supaya kita tak terjerumus daripada gemar suka mengumpul harta sebanyak-banyaknya. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Yang keempat, kata Rasulullah, yang merupakan penyakit umat terdahulu yang ditimpakan kepada umat Rasulullah, yaitu watabawudu, suka tipu menipu antara satu sama lain. Watanajus fid dunya, yang keempat apa dia? Watakafuru, yaitu suka banyak mengumpul harta sebanyak-banyaknya. Suka mengumpul harta sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, yang keempat tadi apa dia? Watanajus fid dunya, suka mengumpul harta sebanyak-banyaknya. Yang tadi yang ketiga terlalu mewah, terlalu mewah sangat. Kemudian yang keempat apa dia? Yaitu mengumpul harta sebanyak-banyaknya. Yang kelima, watabawudu, tipu menipu dalam nak rebut harta dunia. Contoh, bila dah kena penyakit suka mengumpul harta, pasti dia nak dapatkan harta tersebut. Ada yang sanggup tipu tuan-tuan, ada yang sanggup tindas menindas, ada yang sanggup tipu menipu.
Kawan makan kawan pun ada. Betul-betul ada. Kawan dapat Ustaz, tak sangka dia boleh tipu saya. Sebab apa makan? Projek. Yang main-main kan? Sebabkan projek, sebabkan duit, sebabkan harta, sebabkan masing-masing nak kumpul harta sebanyak-banyaknya. Maka datanglah sifat apa? Watabawud. Sifat apa? Saling tipu menipu dalam nak mengejar harta dunia. Tipu menipu dalam merebut harta dunia. Watanajus di dunia. Sanggup melakukan tipu menipu. Tak kisah. Padahal kawan lama dah. Tapi dengan sebabkan duit boleh kelabu. Bukan kelabu tuan-tuan, buta juga. Ini penyakit umat terdahulu, yang mana mereka pun tuan-tuan suka menipu antara satu sama lain dengan sebab nak gebuk harta dunia. Dan penyakit suka menipu dengan sebab nak gebuk harta dunia ini dah pun kata Rasulullah telah banyak menular di kalangan umat Islam hari ini. Yang mereka terpaksa kumpul cari harta benda sebanyak-banyaknya untuk memuaskan hawa nafsu. Bahaya tuan-tuan, terlalu mengikut hawa nafsu. Kata Rasulullah, awakul mutabak. Salah satu penyakit yang membinasakan kehidupan seseorang itu terlalu mengikut hawa nafsu. Bila terlalu ikut hawa nafsu, waktu tu berkata kita tuan-tuan, ikut hawa nafsu dia lesu. Bila lesu, macam mana nak banyakkan amal soleh tuan-tuan? Bila lesu, macam mana nak bangun tahajud? Bila lesu, macam mana tuan-tuan nak banyakkan sembahyang sunat rawatib, nak jaga sembahyang sunat rawatib? Lesu, sebab terlalu ikut nafsu. Terlalu ikut nafsu. Maka bila mana terlalu mengikut nafsu untuk memuaskan nafsu, maka sudah tentu tuan-tuan dia akan mencari elah untuk bagaimana tipu menipu antara satu sama lain, sebabkan nak dapatkan harta tersebut. Adik-adik pun boleh putus silaturahim, adik-adik pun boleh bergaduh tuan-tuan dengan harta. Tapi kata guru saya, jangan main-main dengan duit, dengan harta. Adik-adik pun boleh bergaduh, mak ayah dengan anak-anak pun boleh bergaduh dengan sebabkan duit, dengan sebabkan harta. Sanggup tuan-tuan apa sahaja sekalipun. Kalau tak pandai tuan-tuan bersilat, bungkus kita. Itu penangan dunia, penangan harta, dengan sebab terlalu mengikut hawa nafsu. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Dan yang kelima, penyakit umat terdahulu yang ditimpakan kepada umat Rasulullah yang sehingga menggagalkan untuk kita hijrah ke arah kebaikan, yaitu kata Rasulullah watabawudu, suka memarahi antara satu sama lain, iaitu bergaduh. Kita tengok tuan-tuan, orang sifat marah ni pandang barat. Orang pandang barat ni masalah tuan-tuan, memang suka gaduh. Pantang musik sikit, rupanya saling marah. Sahabat ni dia tahan. Tahan perbuatan dia, tahan lisan dia. Itu sabar. Bila dah marah tuan-tuan bergaduh, tidak dapat sabar kan namanya. Tidak senang nak sabar tuan-tuan. Nak duduk dalam majlis taklim ni, majlis ilmu ni pun kena sabar. Apa senang tak bila nak habis. Tu tak sabar lagi tuan-tuan. Sabar sikit lagi tuan-tuan buat. Tak orang dalam uji kita. Sabar. Jadi umat terdahulu tuan-tuan, Allah Ta'ala binasakan dengan sebab apa? Saling memarahi antara satu sama lain. Marah ni tuan-tuan antara sebab punca seseorang itu ada penyakit apa dia? Panah barat. Panah barat. Panah barat contoh kebanyakan semua orang ada. Semua orang ada. Dan kata ulama, orang yang ada penyakit hati sih, panah barat
Itu marah. Ubatnya tak ada lain, satu saja. Banyakkan selawat. Banyakkan selawat. Selawat ubat bagi hati. Tak ada ubat lain tuan-tuan, itu saja. Banyakkan selawat. Kerana selawat itu dia penyejuk. Selawat itu dia penyejuk. Siapa yang banyak selawat, insya-Allah tuan-tuan, panas badan dia hilang. Dia tak jadi pemarah. Lepas tu Rasulullah SAW mana ada sifat pemarah. Nabi marah apabila urusan bila mana orang melanggar perintah Allah SWT saja. Itu boleh kita marah. Tetapi hari ini kita ada marah tuan-tuan. Orang tak semayang, orang tak minta orang, ada kita marah. Tak ada. Tapi orang sentuh keturunan kita, orang kutuk kita, orang hina kita, orang empat kita, oh, tak boleh tahan dah. Bingit tinggal ni. Tak, kata Piramli pun langkah mengapa kau pijak pada aku. Organi dah pijak. Nampak? Rasulullah tidak. Orang sentuh keturunannya ke, nasabnya ke, keluarganya ke, dirinya ke, tak ada tuan-tuan. Tak ada je. Hinalah, kutuklah tuan-tuan. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Kerana hatinya muslim. Maka ubat kepada para barat yang selalu suka marah, banyakkan selawat tuan-tuan. Cukup. Banyakkan selawat. Tak ada ubat lain melainkan selawat. Banyakkan selawat. Tuan-tuan banyakkan selawat, insya-Allah hilang marah. Kadang-kadang sikit-sikit kita kadang-kadang amboi. Boleh tak tuan-tuan? Tak. Sebab tu ini bahaya. Rupanya orang yang pemarah, panas ni saling marah memarahi merupakan penyakit umat terdahulu yang ditimpakan oleh Allah Ta'ala kepada umat Rasulullah SAW. Dahsyat tuan-tuan penyakit marah ni, pemarah saling marah antara satu sama lain. Sampai ke dekat mesin kalau semua pun boleh gaduh marah antara satu sama lain. Bahaya. Tak. Sebab apa orang-orang sebab nak rebut jawatan tadi? Tak. Sebab nak rebut jawatan. Takut tuan-tuan bergaduh marah antara satu sama lain. Ini bahaya, kena hati-hati. Kalau ada sifat tabarut, saling marah antara satu sama lain, saling benci antara satu sama lain, tuan-tuan, tak ada makna kita sambut dengan hijrah. Tak ada makna tuan-tuan kita nak ada azam niat untuk hijrah ke arah kebaikan. Selagi mana kita masih ada penyakit hati, iaitu saling marah memarahi antara satu sama lain, saling benci membenci antara satu sama lain. Belum lagi kita dapat hijrah yang sempurna kalau masih ada lagi penyakit ini. Dan yang terakhir kata Rasulullah SAW menyebabkan asbab terhalang dia untuk berhijrah ke arah kebaikan, yaitu penyakit yang keenam yang merupakan penyakit umat terdahulu yang ditimpakan kepada umatnya Rasulullah, wa tahasud hatta yakunul baghi, yaitu saling suka dengki-mendengki sehingga berlaku zalim zalimi antara satu sama lain. Sifat hasad ini bahaya tuan-tuan. Sifat dengki. Sebab tu ambillah mudah-mudahan sempena ma'al hijrah ni, tahun baru hijrah, kita diangkatkan, dibersihkan hati kita. Jika mana hati kita ada rasa senang dengan kesusahan orang, jika hati kita ada rasa susah dengan kesenangan orang, itu hasad tu, itu dengki. Dengki ni senang melihat susahnya orang. Dia senang dengan melihat kesusahan orang. Dia orang padan itu, buat dia rasa. Itu bahaya tu. Itu dia sudah ada hasad.
ataupun dia susah melihat kesenangan orang. Dia tak boleh tengok orang senang. Itu duit motor kan. Itu dia dengan kaki dua ekor. Lepas tu pakai kereta besar. Sebab lepas. Bahaya. Ini bahaya. Penyakit hasad ini bahaya tuan-tuan. Sampai kata Rasulullah, kalau satu orang tu ditimpa penyakit hasad, dia tak sedar. Penyakit hasad tu dia akan memakan, membinasakan pahala-pahala ibadah yang dia kerjakan. Sedikit demi sedikit habis, hilang. Seperti mana api memakan kayu api. Sedikit demi sedikit dia habiskan proses. Sebab tu hati-hati. Tanda satu orang tu telah bertapak sifat hasad, dia rasa gelisah, dia rasa tak senang dengan kesenangan orang. Dia rasa susah bila orang tu susah. Dia rasa susah bila orang tu senang. Itu hati-hati tuan-tuan. Penanda dah. Dan dalam Islam hanya dua perkara sahaja yang boleh kita hasad, iaitu yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai ghibtah. Ghibtah ni rupa macam hasad, tetapi dia bukan hasad. Rupa saja macam hasad, tetapi dia bukan hasad. Namanya ghibtah. Apa dia tuan-tuan? Iaitu kita hanya boleh hasad ataupun ghibtah yang pertama kepada orang yang suka derma, orang pemurah. Kita nak supaya jadi sifat pemurah macam dia. Macam mana dia suka derma, dia suka infak, dia suka sedekah. Nak jadi seperti macam dia. Itu namanya ghibtah. Ghibtah ni rupa macam hasad. Hasad ni apa dia? Dia nak nikmat orang tu dan menghilangkan nikmat orang tu, walaupun dia tak dapat. Itu hasad. Itu dengki. Dia nak nikmat orang tu dan dia nak hilangkan nikmat orang tu. Tanpa dia dapat nikmat tu pun tak apa. Yang penting dia kata wah hati. Itu hasad. Ghibtah dia macam hasad, tetapi dia nak nikmat orang tu tanpa menghilangkan nikmat yang ada pada orang tu. Orang tu pemurah, orang tu suka sedekah. Aku nak macam mana dia suka sedekah. Aku nak jadi macam dia lah, tanpa menghilangkan nikmat pemurah orang tu. Itu namanya ghibtah. Itu memang kita dibenarkan. Dan inilah sifat yang hilang kepada umat akhir zaman. Tak ada. Tak ada tuan-tuan. Dia nak nikmat tu orang tu kereta besar, hilangkan daya pangkat. Dan ke wah hati-hati. Aku tak dapat tak apa, yang penting dapat tuan-tuan. Kan bahaya. Itu hasad. Dia nak hilangkan nikmat pada orang tu. Itu yang santau menyantau, sihir mensihir. Bila tuan-tuan, sebab punca daripada hasad. Makin moden kita, makin jahilnya manusia hari ini. Itu bahaya. Sangat-sangat bahaya. Jadi ghibtah itu memang dibenarkan, tak jadi masalah. Yang kedua tuan-tuan, ghibtah juga ataupun rupa macam hasad yang kita dibenarkan selain daripada apa? Rebut ataupun nak jadi sifat pemurah, seperti mana orang lain yang sifat pemurah, suka sedekah, suka infak, suka derma dan sebagainya. Yang kedua iaitu kita rebut kepada orang yang dapat membaca Al-Quran ataupun
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyak. Macam mana orang tu boleh buat baca Quran, kita nak juga macam dia boleh nak juga ada masa baca Quran. Masa kita semua sama, tuan-tuan. Masa kita semua sama. Tapi kenapa dia boleh ada masa untuk membaca Al-Quran, kita tidak ada masa untuk baca Quran? Kadang-kadang kita ambil alasan dia dah pencen, tak boleh lah. Tadi dia pencen, rupanya lagi sibuk. Jangan main, tuan-tuan. Itu penangannya. Tapi dahsyat ni, tuan-tuan. Maka sebab itu penyakit hasad, dengki mendengki ni, sehingga kan berlaku kezaliman antara satu sama lain, merupakan penyakit umat terdahulu yang telah ditimpakan kepada umat akhir zaman hari ini. Dan ini apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah telah pun berlaku dan sangat dahsyat, tuan-tuan, telah menular dalam masyarakat Islam pada hari ini. Maka bila ini berlaku, tuan-tuan, kalau tak 6 penyakit ini ada tertimpa kepada umatnya Rasulullah, kalau salah satu cukup sajalah akan menggagalkan proses hijrah kita ke arah kebaikan. Tak akan capai, tuan-tuan. Walaupun sambut dah tiap-tiap tahun ma'al hijrah, tapi kita dapat salah satu ataupun tertimpa salah satu penyakit umat terdahulu ini, pasti, tuan-tuan, sangat sukar untuk kita berhijrah ke arah kebaikan. Maka bila mana seseorang itu ditimpakan penyakit yang pernah ditimpakan umat terdahulu ini, maka habis, tuan-tuan. Nilai-nilai akhlak dia tidak menjadi orang yang beradab, tidak menjadi orang yang berakhlak, dia menjadi orang yang khianat, dengki-mendengki antara satu sama lain. Mana mungkin untuk dapat kita capai hijrah ke arah kebaikan kalau ada penyakit-penyakit yang macam ini? Pasti akan gagal, tuan-tuan. Maka sebab itu kata ulama, marilah kita muhasabah. Kita hitung diri kita sebelum kita dihitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hasibu qabla an tuhasabu. Hitunglah, hisablah, kata Rasulullah, sebelum kita dihitungkan, dihisabkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka justru itu, kuatkan keazaman, kuatkan semangat, kuatkan iman kita. Dan sungguh-sungguh, tuan-tuan, benar-benar kalau kita nak hijrah ke arah kebaikan sepanjang tahun baru hijrah ini, maka kita perlu banyak berdoa, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada siapa yang boleh memberikan kita hijrah yang lebih baik melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah doa pada Allah taala, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku ya Allah dalam sentiasa dapat mengingati Engkau. Bantu aku ya Allah dapat sentiasa syukur atas nikmat yang Kau beri. Bantu aku ya Allah supaya aku dapat sentiasa memperbaiki amal ibadah aku kepada Engkau ya Allah. Yang lain, tuan-tuan, sebab kita dapat beramal ibadah bukan dengan upaya kita, kemampuan kita, jauh sekali. Dengan berjamaah kita dapat jaga sembahyang duha tiap-tiap hari, kita dapat jaga sembahyang sunat rawatib, kemudian berbandian, kita dapat jaga qiyamul lail tahajud walaupun 2 rakaat, kita dapat puasa di Senin Khamis, walaupun tidak dapat hari Yaumul Baidah, hari puasa sunat hari putih, kita dapat sedekah tiap-tiap hari, kita dapat baca Quran tiap-tiap hari. Itu semua, tuan-tuan, adalah pengharapan orang yang benar-benar nak sampai kepada Allah Ta'ala. Maka dia betul-betul kena sungguh-sungguh minta tolong kepada Allah. Barulah bermakna, tuan-tuan, dengan kesempatan umur Allah Ta'ala bagi pada tahun hijrah pada kali ini, betul-betul kita dapat hijrah ke arah kebaikan. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan pesanan dan ingatan daripada Rasulullah ini yang merupakan penyakit umat terdahulu, yang kata Rasulullah ditimpakan kepada umat aku, yang merupakan halangan-halangan yang menyebabkan kita tidak dapat berhijrah ke arah kebaikan demi untuk keimanan kita, amal soleh ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita ambil kesempatan, semoga dengan tahun hijrah ini Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita daripada sifat-sifat mazmumah,
Kalaulah ada di hati kita rasa tidak senang kepada kesenangan orang lain, minta Allah Ta'ala angkatkanlah. Kalau dalam hati kita ada masih lagi rasa susah dengan kesenangan orang lain, minta kepada Allah hilangkanlah. Kalau kita ada rasa lagi benci, membenci, marah, memarah antara satu sama lain, ya Allah angkatkanlah, hilangkanlah perasaan itu ya Allah. Kalau dalam hati kita lagi masih ada gemar kepada dunia, pangkat, jawatan, ya Allah bersihkanlah ya Allah daripada perkara-perkara tersebut. Kerana Rasulullah SAW tidak gemar tentang akan dalam hati umatnya ada selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita dapat tambahkan lagi amal ibadah kita sebagai bekalan kita untuk menghadapi akhirat. Itu benar-benar yang dikenal daripada tahun baru Hijrah yang diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala kepada kita, insyaAllah. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan beberapa amal yang sampaikan serta bermanfaat. InsyaAllah tuan-tuan pada umum kita jumpa nanti pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila siratal mustaqim. Wa fahamna Sulaiman wa kullan atainahu hukman wa ilma. Wa safarna ma'a Daud wa tibalu sabbih wa kunna fa'ilin. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa arina ittiba'ah wa arina al-batila batilan wa arina ijtinabah. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin wa imanal muttaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal 'afaf wal ghina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulid wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.